Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk kelas kita pada hari ini, kita akan belajar mengenai kerja komuniti dengan kumpulan-kumpulan yang tertentu. Jom kita lihat apakah dimasukkan kerja komuniti dengan kumpulan-kumpulan yang tertentu. Kerja komuniti boleh dilakukan dengan beberapa kumpulan-kumpulan yang memerlukan intervensi ataupun pertolongan daripada kita sebagai pekerja komuniti dan juga sukarelawan. Terdapat pelbagai golongan ataupun kita gelar sebagai kumpulan rentan yang boleh kita bantu untuk mereka keluar daripada isu ataupun kepompong masalah mereka yang tersendiri. Jom kita lihat senarai ataupun jenis-jenis golongan yang boleh kita bantu. Kumpulan pertama ataupun komuniti pertama yang boleh kita bantu adalah terdiri daripada mereka yang tinggal di kawasan luar bandar. Mereka yang tinggal di kawasan luar bandar seringkali terlibat dengan beberapa isu, iaitu yang pertama adalah kemiskinan. Hal ini disebabkan faktor geografi ataupun kawasan yang mereka tinggal berjauhan dengan tempat-tempat ataupun kilang-kilang yang menawarkan pekerjaan. Jadi sekaligus menyebabkan mereka terus-menerus berada dalam isu ataupun masalah kemiskinan. Jadi, kita sebagai seorang pekerja komuniti perlu membantu mereka untuk mereka keluar daripada kepompong kemiskinan tersebut untuk menaikkan taraf kehidupan mereka. Antaranya, apa yang boleh kita tawarkan adalah menganjurkan bengkel-bengkel ataupun kursus-kursus tertentu untuk mereka ceburi sekaligus membantu mereka untuk keluar ataupun selesaikan masalah kemiskinan yang mereka hadapi. Contohnya, kita boleh libatkan mereka dengan IKS. IKS adalah industri kecil dan sederhana yang disediakan oleh pihak kerajaan kita bagi membantu golongan-golongan ataupun mereka-mereka yang memerlukan untuk terus keluar daripada masalah kemiskinan. Yang seterusnya adalah isu pergantungan. Mereka yang berada di luar bandar seringkali berhadapan dengan masalah isu pergantungan, iaitu mereka seringkali ataupun tidak gemar untuk berubah disebabkan isu pergantungan yang mereka hadapi. Sebagai contoh, mereka akan terus-menerus menunggu bantuan daripada pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat kerana bagi mereka bantuan ditawarkan itu cukup untuk mereka hidup selama sebulan. Jadi ini merupakan masalah-masalah ataupun isu-isu yang perlu kita bantras supaya golongan ataupun masyarakat luar bandar dapat berubah kepada kehidupan yang lebih baik. Isu kesihatan yang seringkali dihadapi oleh mereka yang tinggal di luar bandar adalah disebabkan oleh faktor ataupun jarak di antara lokasi yang mereka diami dengan klinik yang ditawarkan oleh pihak kerajaan. Yang seterusnya adalah kekurangan maklumat. Sebagaimana yang kita sedia maklumi, penduduk di luar bandar agak ketinggalan berbanding mereka yang tinggal di bandar disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah had ataupun komunikasi yang terhad untuk mereka mendapatkan informasi-informasi yang terkini. Sebagaimana yang kita ketahui, penduduk di luar bandar kurang mendapat pendedahan daripada internet. Internet merupakan medium yang terpenting pada masa kini untuk kita mendapatkan maklumat-maklumat yang terkini. Seterusnya, isu yang berikutnya adalah kekurangan kemudahan. Kekurangan kemudahan sebagai contoh adalah kurangnya infrastruktur ataupun bangunan-bangunan maupun jalan-jalan raya yang tidak berturap. Jadi ini merupakan isu-isu yang perlu kita lakukan untuk menaikkan taraf kehidupan golongan masyarakat di luar bandar. Jangan ingat masyarakat di bandar tidak terlepas daripada isu kemiskinan. Masyarakat di bandar juga seringkali berhadapan dengan isu-isu kemiskinan
yang mana kita gelarkan mereka sebagai miskin bandar. Miskin bandar merupakan term yang kita gunakan kepada mereka yang tinggal di bandar dan mendapat pendapatan tidak melebihi daripada RM5,000 untuk satu isi rumah. Mereka yang berhadapan dengan miskin bandar seringkali terlibat dengan beberapa isu, antaranya stres dan juga tekanan. Seterusnya, kalau kita lihat, perumahan di bandar adalah sangat-sangat mahal dan menyebabkan masyarakat yang tinggal di bandar tidak mampu untuk menyewa bahkan untuk membeli rumah kerana harga yang ditawarkan adalah jauh lebih mahal daripada pendapatan yang mereka perolehi. Disebabkan kos taraf hidup yang tinggi di bandar dan juga harga yang melampau-lampau menyebabkan penduduk di bandar seringkali kita lihat tinggal dekat kawasan yang setinggan. Kawasan yang setinggan menyebabkan anak-anak ataupun komuniti dalam kawasan tersebut akan berhadapan dengan beberapa masalah sosial yang lain. Antaranya penggunaan dadah yang tidak terkawal, aktiviti seks bebas dan sebagainya. Seterusnya adalah isu perumahan. Seperti mana yang kita sedia maklumi, harga rumah yang ditawarkan di bandar adalah jauh lebih mahal daripada gaji yang mereka dapat. Hal ini menyebabkan penduduk di kawasan bandar tidak mampu untuk menyewa bahkan untuk membeli rumah disebabkan harga yang semakin meninggi. Masyarakat di bandar seringkali kita gelarkan sebagai individualistik. Apakah yang dimaksudkan sebagai individualistik? Individualistik adalah sikap ataupun hal yang mana kita sebutkan kita acap kali melakukan perkara bersendirian. Itu merupakan terma ataupun maksud di sebalik perkataan individualistik, yang mana kita boleh lihat jika kita melakukan soal selidik terhadap masyarakat di sekeliling kita, terutamanya mereka yang tinggal di bandar, mereka tidak akan tahu, mereka akan menjawab, mereka tidak tahu siapa jiran mereka, siapakah jiran di kiri mereka, siapa jiran di kanan mereka, bahkan siapa jiran di depan mereka. Hal ini kerana mereka mempunyai sikap individualistik yang menebal di dalam diri mereka. Perkara ini perlu kita bantu ataupun memberi intervensi kepada mereka supaya mereka dapat bergaul dengan masyarakat yang setempat. Disebabkan kos sara hidup yang tinggi menyebabkan masyarakat di bandar seringkali dibelenggu oleh masalah tekanan kehidupan yang menyebabkan mereka terlibat dengan isu-isu sosial yang tidak boleh kita pandang enteng. Antaranya, terdapat pelbagai cubaan bunuh diri yang dilaporkan berlaku di kalangan mereka yang tinggal di bandar disebabkan oleh tekanan kehidupan. Jadi, ini merupakan tanggungjawab kita ataupun perkara yang perlu kita lihat untuk kita bantu mereka untuk mendapatkan kehidupan yang lebih berkualiti. Masyarakat di bandar juga terdedah dengan persekitaran yang kurang selamat disebabkan terdapat pelbagai kes-kes jenayah yang seringkali dilaporkan yang berlaku di bandar, antaranya kes ragut, rompakan dan sebagainya. Jadi ini merupakan isu-isu yang perlu kita bantu bagi menolong masyarakat yang tinggal di dalam komuniti ataupun kawasan bandar. Komuniti indigenes. Apakah yang dimaksudkan dengan komuniti indigenes? Komuniti indigenes adalah terma ataupun perkataan yang kita gunakan untuk merujuk kepada masyarakat orang asli. Terdapat pelbagai masalah ataupun isu-isu di kalangan masyarakat ataupun komuniti orang asli yang boleh kita bantu selesaikan. Antaranya adalah isu kemiskinan. Seperti masyarakat di luar bandar, orang asli juga tidak terlepas untuk berhadapan dengan isu kemiskinan. Hal ini kerana faktor geografi menyebabkan mereka terus dibelenggu dengan masalah kemiskinan. Kawasan yang mereka diami agak jauh dengan kawasan perusahaan-perusahaan yang ada dekat kawasan bandar.
Hal ini menyebabkan masyarakat orang asli sukar untuk mendapatkan pekerjaan. Ini menyebabkan mereka terus-terusan untuk berhadapan ataupun dibelenggu dengan masalah kemiskinan. Masyarakat orang asli seringkali berhadapan dengan isu kurangnya pendidikan seperti mana yang kita baca di dada-dada akhbar telah menunjukkan bahawa komuniti orang asli tidak gemar untuk mendapatkan pendidikan. Jadi, peranan kita sebagai pekerja komuniti ataupun sukarelawan, kita perlu empower ataupun memperkasakan komuniti orang asli untuk berubah ke arah kehidupan yang lebih baik dan juga menggalakkan mereka untuk mendapatkan pendidikan dan menerangkan betapa pentingnya pendidikan untuk kita meningkatkan kualiti kehidupan kita. Masyarakat orang asli dengan masyarakat luar bandar terlibat dengan masalah pergantungan. Mereka tidak mahu berubah disebabkan mereka selesa dengan bantuan-bantuan yang diberikan oleh NGO ataupun badan-badan kerajaan. Jadi ini merupakan salah satu isu yang boleh kita ketengahkan ataupun kita bantu masyarakat orang asli untuk berubah. Tekanan masyarakat luar merupakan isu terakhir yang dihadapi oleh komuniti orang asli. Mereka seringkali berhadapan dengan desakan ataupun gesaan orang awam supaya mereka berhijrah kepada kawasan yang lain. Perkara ini tidak boleh dilakukan kerana tinggal dekat kawasan hutan merupakan fitrah semula jadi bagi komuniti orang asli yang merupakan budaya yang mereka warisi sejak daripada turun-temurun hingga ke hari ini. Komuniti terpinggir. Komuniti terpinggir adalah mereka yang seringkali disisihkan oleh masyarakat. Mereka ini seringkali dinafikan hak-hak mereka di dalam masyarakat. Terdapat pelbagai golongan ataupun golongan-golongan yang tertentu yang seringkali dinafikan ataupun disisihkan ke dalam masyarakat. Komuniti pertama yang seringkali dinafikan haknya adalah mereka yang terlibat dengan ataupun mereka yang mengidapi penyakit HIV dan AIDS. Mereka yang mengidapi HIV dan AIDS seringkali dinafikan dan disisihkan hak mereka di dalam masyarakat. Komuniti HIV ataupun mereka yang mengidapi penyakit HIV dan AIDS seringkali ditindas ataupun dinafikan hak mereka disebabkan oleh stigma yang menebar yang ada di dalam diri masyarakat kita. Masyarakat kita kerap judge ataupun menghukum tanpa mengetahui serba sedikit mengenai penyakit HIV. Jadi, peranan kita adalah untuk educate ataupun memberi penjelasan kepada masyarakat awam mengenai penyakit HIV dan AIDS. Ingat, HIV dan AIDS tidak boleh dijangkiti apabila anda bersentuhan tangan, bersalaman ataupun berpelukan. HIV dan AIDS hanya boleh dijangkiti apabila anda melakukan seks tidak selamat iaitu seks tanpa menggunakan kondom, melakukan transmisi darah dan juga penggunaan jarum suntikan daripada orang-orang yang berbeza. Jadi itu adalah merupakan salah satu faktor yang menyumbang kepada berlakunya HIV dan AIDS. Kalau kita lihat golongan gay, lesbian, bisexual dan transgender ini seringkali disisihkan oleh masyarakat kita terutamanya penduduk di Malaysia. Hal ini disebabkan agama Islam merupakan agama rasmi yang telah termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Tidak salah untuk kita menentang perkara gay tersebut tetapi kita perlu membantu mereka yang ingin keluar daripada kepompong gay, lesbian, transgender dan juga bisexual. Seperti mana artikel yang telah saya baca, kadang-kadang perkara contohnya gay boleh berlaku disebabkan oleh faktor-faktor yang tertentu. Contohnya pernah diliwat oleh bapa saudara, pernah diliwat oleh abang dan juga faktor tumasaran yang mendorong seseorang tersebut untuk menjadi gay.
Jadi, peranan kita sebagai masyarakat tidak boleh menghukum tanpa selidik dahulu. Komuniti imigran merupakan salah satu komuniti yang sering kali kita sisihkan. Contohnya adalah komuniti bajau laut yang terdapat di Sabah. Sebagaimana yang kita ketahui, komuniti bajau laut adalah mereka yang tinggal di laut disebabkan mereka tidak diperakui warga negara oleh negara kita. Hal ini berikutan adalah undang-undang yang kurang jelas dan isu-isu dasar yang tertentu yang menyebabkan golongan ini seringkali disisihkan. Komuniti yang seterusnya adalah komuniti nelayan. Komuniti nelayan juga tidak terlepas daripada berhadapan dengan isu-isu yang tertentu. Golongan nelayan seringkali berhadapan dengan isu-isu kemiskinan disebabkan mereka kurangnya pendidikan ataupun tidak gemar untuk mendapat pendidikan. Sebagaimana yang kita sedia maklum, pendidikan adalah perkara yang penting untuk kita berubah ataupun kita mengubah corak pemikiran kita. Jadi dengan pendidikan, kita dapat merubah masa hadapan kita. Seterusnya, tekanan hidup yang melibatkan isu-isu sosial. Saya nak kongsikan perkara ataupun hal yang saya pernah hadapi apabila berhadapan dengan komuniti nelayan. Kalau kamu lihat, komuniti nelayan, mereka seringkali terlibat dengan aktiviti-aktiviti yang kurang sihat. Antaranya, menggunakan dadah, hamil anak luar nikah. Ini adalah disebabkan cara pemikiran golongan nelayan. Saya tidak akan pukul rata. Ini berdasarkan adalah pengalaman saya sewaktu menjalankan praktikal di Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kalau kita lihat, cara pemikiran golongan nelayan agak berlainan dengan masyarakat-masyarakat yang lain di mana mereka menormalisasikan sesuatu budaya. Sebagai contoh, hamil luar nikah. Ini berlaku di dekat kawasan komuniti saya yang mana saya melihat sendiri seorang ibu melahirkan anak luar nikah. Apabila disoal, ibu tersebut memberitahu bahawa saya pun dilahirkan sebagai anak luar nikah. Jadi pada saya, perkara ini adalah normal. Isu sosial yang sering dihadapi oleh golongan nelayan adalah menggunakan dadah. Kalau kita lihat, golongan nelayan merupakan salah satu golongan yang tinggi bilangannya yang menyumbang kepada penagihan dadah. Golongan nelayan seringkali terlibat dengan penggunaan dadah disebabkan oleh persekitaran tempat tinggal mereka yang mendorong mereka untuk menggunakan dadah. Sebagai contoh, Jeffrey dibesarkan oleh keluarga yang mana ayahnya menggunakan dadah. Jadi, secara tidak langsung, Jeffrey juga turut akan menggunakan dadah kerana beliau belajar daripada ayahnya dan juga komuniti yang ada dekat persekitaran beliau. Seterusnya adalah komuniti dengan keperluan tertentu, iaitu komuniti ibu tunggal. Saya percaya komuniti ibu tunggal merupakan komuniti yang paling ramai golongan lelaki ataupun pelajar lelaki ingin bantu, tetapi tidak bagi pelajar wanita. Ini disebabkan oleh stigma ataupun diskriminasi yang kita ada di dalam diri kita. Seringkali kita katakan bahawa ibu tunggal ini adalah perosak rumah tangga. Jadi disebabkan hal ini, mereka seringkali disisihkan oleh masyarakat, terutamanya kaum ibu. Contohnya, diri saya lah, saya nak pergi beli nasi lemak dekat kedai Aminah si janda. Of course, bini saya akan marah saya sebab apa? Kenapa nak pergi beli nasi lemak dekat kedai janda sedangkan boleh beli dekat warung Pak Ali? Jadi ini merupakan isu-isu yang seringkali dihadapi oleh golongan ibu tunggal ataupun bahasa pasar yang kita gunakan adalah golongan janda. Seterusnya adalah komuniti wanita yang diganasi. Apa yang boleh kita bantu untuk membantu golongan wanita yang diganasi ini? Apabila wanita yang diganasi, mereka ini takut untuk melaporkan kejadian mereka dipukul ataupun kejadian mereka diganasi kepada pihak polis kerana mereka takut kehilangan ataupun dibuang oleh keluarga. Kalau kita lihat, masyarakat kita berhadapan ataupun takut dengan status ibu tunggal. Jadi ini menyebabkan mereka akan terus-terusan untuk tinggal ataupun
rela untuk mereka diganasi oleh orang-orang ataupun pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Jadi ini merupakan perkara yang boleh kita lakukan, iaitu dengan memberi galakkan ataupun motivasi kepada mereka untuk bangkit dan melaporkan perkara tersebut kepada pihak berkuasa. Komuniti orang-orang kurang upaya seringkali kita nafikan ataupun kita sisihkan hak-hak mereka. Sebagai contoh, jika anda pergi kepada kaki-kaki lima, adakah fasiliti yang disediakan friendly ataupun memberi kemudahan kepada orang kurang upaya? Seterusnya adalah komuniti warga tua. Warga tua ini merupakan orang yang perlu kita bantu kerana mereka merupakan kumpulan ataupun golongan yang lemah. Mereka ini seringkali disisihkan dan juga diabaikan oleh keluarga-keluarga mereka yang menyebabkan mereka ini tidak boleh berfungsi dengan baik. Terdapat pelbagai keperluan asas yang perlu kamu perkasakan kepada diri kamu sebelum kamu melibatkan diri ataupun menceburkan diri dengan kerja-kerja kesukarelawanan. Yang pertama adalah kamu perlu mengenali dan membiasakan diri kamu dari aspek tradisi, adat, nilai dan budaya komuniti yang ingin kamu bantu. Sebagai contoh, anda berasal daripada Sabah. Dialek dan bahasa yang anda gunakan adalah berbeza dengan masyarakat yang tinggal di Kelantan. Jadi, sebelum anda melakukan aktiviti kemasyarakatan dengan penduduk di Kelantan, anda perlu mahir ataupun faham tradisi dan bahasa yang digunakan oleh masyarakat Kelantan bagi memudahkan kerja-kerja ataupun urusan-urusan yang akan datang. Sebelum anda melakukan kerja-kerja khidmat komuniti, adalah penting untuk anda mengetahui rangkaian sosial yang ada di dalam komuniti tersebut. Sebagai contoh, jika anda hendak melakukan program di kampung A, misalnya, anda perlu mengetahui apakah rangkaian sosial yang ada dekat kampung tersebut. Adakah kampung tersebut telah dibantu oleh pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat? Siapakah pengurusi ataupun ketua kampung tersebut? Hal ini adalah penting supaya program yang anda lakukan nanti tidak akan mendapat sebarang tentangan ataupun bantahan daripada mana-mana pihak. Sebelum anda melakukan program ataupun melakukan kerja-kerja komuniti di dalam kawasan yang anda pilih, anda perlu mengetahui bagaimanakah corak dan keupayaan kepimpinan yang ada di dalam komuniti tersebut. Contohnya, anda perlu mengetahui adakah corak kepimpinan yang dilakukan oleh komuniti tersebut melibatkan semua ahli dalam komuniti ataupun hanya melibatkan golongan-golongan yang tertentu sahaja. Jadi, penting untuk anda mengetahui dengan lebih dalam mengenai corak kepimpinan yang ada dalam komuniti yang ingin anda bantu tersebut. Sebelum anda melakukan kerja-kerja komuniti, adalah penting untuk anda mengetahui perkara asas ataupun aspek-aspek penting di dalam komuniti berkenaan yang terdiri daripada aspek ekonomi, sosial, politik dan budaya komuniti berkenaan. Hal ini kerana takut jika anda tidak mengkaji dengan lebih mendalam, perkara ini akan mengundang faktor-faktor ataupun ketidakpuasan hati mana-mana pihak. Sebagai pekerja komuniti yang kompeten ataupun sukarelawan yang kompeten, anda perlu mempunyai kemahiran untuk kita memperkasakan dan membangunkan komuniti yang hendak kita bantu. Kita perlu mempunyai pendidikan yang tinggi dan juga ilmu yang mendalam tentang sesuatu perkara supaya kita dapat menjalankan program dengan baik. Keperluan asas yang berikutnya adalah anda perlu mempunyai kemahiran untuk melibatkan diri di dalam komuniti berkenaan, yang mana anda perlu mempunyai kemahiran bertutur dengan baik, kemahiran menyampaikan maklumat dengan baik. Hal ini kerana dua kemahiran ini adalah penting untuk anda merapatkan diri anda dengan komuniti berkenaan. Jika tiada chemistry, jika tiada hubungan yang baik, maka program yang akan anda lakukan tidak akan berjaya dengan lancar. Keperluan asas dalam mengenali komuniti yang seterusnya adalah anda perlu mempunyai pengetahuan yang mendalam mengenai kerja-kerja komuniti yang hendak anda jalankan. Contohnya, anda perlu mengetahui apakah masalah yang dihadapi oleh komuniti berkenaan.
Jadi, anda boleh melakukan program untuk mengatasi masalah tersebut. Ingat ya, jika kita hendak melakukan sebarang program, masalah yang kita kena selesaikan adalah berdasarkan apa yang komuniti tersebut hadapi dan bukannya daripada pemandangan kita. Sebab apa? Hanya komuniti yang lebih mengetahui mengenai masalah yang mereka hadapi. Sebagai sukarelawan yang baik, kita perlulah mempunyai keupayaan untuk melibatkan komuniti membuat keputusan. Segala keputusan yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut perlulah datang daripada komuniti berkenaan. Kita hanyalah bertindak sebagai fasilitator ataupun fasilitator untuk membantu komuniti keluar daripada masalah yang mereka hadapi. Apabila melibatkan diri dengan kerja-kerja komuniti, kita perlulah mempunyai kecekapan dalam melakukan sebarang keputusan dan juga pengurusan. Kita perlu mempunyai perancangan yang baik kerana kegagalan anda merancang akan memberikan impak terhadap program yang anda laksanakan. Oleh itu, sebelum anda melakukan program ataupun melakukan intervensi dengan komuniti yang telah anda pilih, pastikan anda merancang dengan sewajarnya sebelum anda melakukan program tersebut. Kita juga perlu mempunyai visi yang kuat dan juga fleksibel berkaitan dengan masa hadapan. Seterusnya, kita perlu memahami kelemahan yang ada pada diri kita dan kekuatan yang ada pada diri kita sebagai pekerja komuniti. Apabila anda melakukan kerja dengan komuniti, kita juga perlu memahami apakah kelemahan yang ada pada diri kita dan juga kekuatan yang ada pada diri kita. Dan yang terakhir, kita perlu sentiasa bersedia untuk menghadapi pelbagai bentuk cabaran serta halangan semasa kita menjalankan kerja-kerja dengan komuniti yang anda pilih. Ingat, cabaran dan halangan sentiasa ada. Jadi, kita perlu cakna dan juga fokus untuk mengatasi halangan dan cabaran tersebut. Terima kasih dan jumpa lagi.